أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Demi sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ikutan yang baik bagi mana-mana orang yang mengharapkan balasan baik daripada Allah dan kehidupan yang bahagia di negeri akhirat dan banyak-banyak mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah para hadirin semua. Syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa pula. Berapa kali jumpa dah ceramah maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekat dengan 4 kali dah kalau kira dah. 4 kali dah ceramah maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tajuk pada malamnya diberi menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat agar hikmat supaya kita dapat kemenangan dunia dan akhirat dengan mengikut jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu alasan pun yang kita boleh kemukakan kepada Allah untuk kita tidak boleh ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Taala sendiri suruh Nabi kita kata bahawasanya dia tu manusia. Berarti tiap-tiap manusia pasti boleh atau mampu berusaha untuk mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak dapat mencontohi 100%. Tak dapat nak contohi 100% tidak bermakna kita langsung tinggal daripada mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Apa yang kita tidak mungkin mampu untuk mendapatkan kesemua sekali, maka tidak boleh kita meninggalkan semuanya sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di posisi manapun kita, ada contoh yang baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang anak, Nabi seorang anak saudara, Nabi seorang cucu, Nabi seorang pemuda yang gagah, yang berwawasan, yang mencintai negaranya di Mekah Al-Mukarramah ketika mana muda-muda. Dan Nabi seorang yang berbakti kepada bangsanya ketika mana muda-muda. Nabi seorang peniaga, Nabi seorang pengembala, Nabi seorang murid, Nabi seorang guru, Nabi seorang pemimpin, ketua negara. Semua orang di posisi manapun boleh dan mampu mencontohi Nabi. Nabi seorang suami, Nabi seorang sahabat, dan Nabi segala-galanya telah pun ditunjukkan contoh kepada kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam keadaan beliau sakit, beliau sehat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam susah, lapar, senang, kaya, semuanya ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi ketika mana musafir dengan sahabat, maka berhenti berehat. Rehat sekejap, pasang kemah, lalu Nabi bagi tugas. Hak ni cari makanan. Cari binatang untuk sembelih buat makan. Yang ni pula
cari air, yang ni pasang kemah, yang ni jaga barang-barang, jaga kenderaan, unta, kuda dan sebagainya. Lalu Nabi SAW sendiri, bagaimana Nabi? Goyang kaki ke? Kalau kita goyang kaki lah. Tak. Nabi ambil posisi yang sangat payah. Aku cari kayu api. Kita duduk di Malaysia ni kalau cari kayu api, payah apa ustaz, berlambak-lambak kayu tu. Jangan ingat Nabi duduk di Malaysia. Nabi duduk di tanah Arak tu. Di atas Sahara, padang pasir gurun. Dia nak jumpa sebatang kayu pun susah. Maka Nabi akan mengambil posisi pekerjaan yang sangat susah daripada segala pekerjaan yang dibahagi-bahagi, tugas-tugas yang dibahagi. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku kata Nabi, aku sendiri cari kayu api. Sahabat kata, ya Rasulullah, Rasulullah duduk di kemah lah. Tenang-tenang di kemah, rehat-rehat kami, biar kami semua. Tidak. Kalau kalian semua punya kerja, maka aku juga mesti bekerja. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ni baru jadi ustaz yang baru, tak kerja dah. Ahlu khidmat. Tolong buat itu, tolong buat ini, orang lain belakang, kita goyang kaki. Nabi dah. Nabi ambil hijau hak paling susah sekali di padang pasir, yang kering kotor, matahari panas terik itu. Nabi kita ambil tugas cari kayu api. Kira senang ke susah? Susah. Itu Nabi SAW. Berarti ketika mana kita bergotong royong, nak buat program itu, nak buat majlis ini, maka masing-masing berebut untuk mengambil pekerjaan yang susah-susah. Itu. Tak ada contoh daripada Nabi? Ada? Nabi seorang suami yang memudahkan urusan isteri. Ada. Nabi apabila bangun pagi-pagi, tanya Sayyidatuna Aisyah, indaki syai' ya Aisyah, ada makanan apa ni pagi-pagi ni ya Aisyah? Aisyah kata, tak ada apa ya Rasulullah. Dapur pagi ni tak berasak lah. Kalau gitu, fa inni shaimun, kalau gitu aku puasa. Dia tak kata, tak ada roti-roti cana ke, kuih-kuih donat ke, karipak ke, tak ada. Memudahkan urusan isteri. Nabi menanggung kelaparan yang lebih lagi daripada sahabat-sahabat yang lain. Kalau sahabat-sahabat yang lain macam kita cerita semalam, ikat batu itu perut, Nabi ikat 2. Sahabat-sahabat ikat 2, Nabi ikat 3. Lebih lagi Nabi SAW lapar. Ketika tu adakah Nabi SAW ni orang yang malah hijau cari makan? Dah. Nabi seorang yang rajin, seorang peniaga yang rajin. Keuntungannya berlipat kali ganda ketika mana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra kiring Rasulullah dengan Ummu Aiman ke Syam untuk berniaga barang-barang dia. Dia kata, aku saya budak muda nama Muhammad ni. Banyak masuk memang Nabi rajin, bijak, niaga pun bijak, rajin, kaya. Terserah ya. Pernah Nabi SAW orang bagi kepada Nabi hadiah 100 ekor unta merah. 100 ekor unta merah. 1 ekor unta merah ni harga seumpama Ferrari lah ni. Sebuah. Jadi kalau 100 ekor unta merah berarti 100 buah Ferrari. Pernah Nabi dapat hadiah. Tapi bukan Ferrari lah, unta. Lalu Nabi jalan bawa unta 100 ekor. Unta merah dia balik. Balik ke rumah. Di tepi jalan ditegur oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kata, ya Muhammad, unta siapa kau banyak-banyak mudah heret ni? Jawab Nabi SAW, ni untamu, ambil. Lagu mana kita?
Kita ni baru ada motor buruk, orang nak pinjam pun, oi, kedekut hangit. Nah, pinjam motormu jak, nak pergi beli barang kedai rucik. Janganlah motorku ni aku jaga sungguh. Nah, nak pergi beli kedai rucik je. Bui tu dengan mecok, lepas tu telefon seminit sekali. Mana motor aku bocor tak? Nah, ada puh berapa tak? Baru motor buruk. Nah, Rasulullah ada 100 buah Ferrari kalau kita kalau ni. Wih itu. Baik. Jauh dia kata, muak mengaji ke aku ya Rasulullah. Ya Muhammad. Muak istihza pada aku, memperolok-olok ke aku ambil sungguh ke? Baru berjerit. Dak hakmu ambil. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kaya sangat murah hati. Nah, sangat-sangat murah hati. Kita dak lah. Bila kita dapat nikmat sikit ke, habis sipai taruh kita lah. Nah, hak kita. Yang penting kita. Yang penting akaun bank kita. Yang penting hak kita, milik kita. Rasulullah dak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaya diberikan kepada orang dengan murah hatinya. Ambil, mu nak ambil berapa? Nak ambil banyak mana ambil. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tok yang sangat mengasihi cucu dia. Sahabat satu hari pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok Nabi tu jadi kuda. Apa? Untuk cucu dia Hasan Husain tunggal atas belakang. Duk main dengan cucu. Dia kata aku ingat kau Rasulullah ni tegah nah. Kau budak ni tak setuh apa Tegah. Dah. Duk main dengan cucu. Cuma Aisyah kata Rasulullah ni seorang suami yang sangat penyayang. Seorang bapa yang sangat kasih. Seorang datuk yang sangat menyayangi cucu dia. Cuma bila bunyi Allahu Akbar, Rasulullah supaya tak kenal kami siapa. Rasulullah supaya tak kenal kami siapa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan seorang yang nak jadi pemimpin pun, nah, ada contoh tauladan yang baik pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berhijrah ke Yathrib, nah, Nabi merubahkan nama Yathrib kepada nama Madinatul Munawwarah. Cuba tengok. Nabi letak nama Madinatul Munawwarah. Nabi tak letak Daulah Islamiyah. Tak. Negara yang diasaskan, yang dibangsakan pada Islam. Tak letak. Ataupun Nabi juga tak letak Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah. Negara yang diasaskan kepada bangsa Arab, kabilah Quraisy. Tak. Padahal Nabi orang Arab ya, bangsa Quraisy ya. Nabi hak bawa Islam ya sungguh. Nabi hak bawa Islam. Nah. Tapi Nabi tidak letak nama Yathrib Daulah Islamiyah, Daulah Quraisyiyah wal Arabiyah. Nabi tak letak nama agama, Nabi tak letak nama bangsa. Tu nampak. Bijak Nabi SAW. Bijak. Dalam berpolitik, Nabi tidak bermain dengan sentimen bangsa dan sentimen agama. Ada. Kita ya duk main dengan sentimen agama, sentimen bangsa ni. Walau dalam undang-undang tubuh tu jelas dah sebut Islam din lidaulah. Islam agama bagi negara, agama bagi persekutuan. Tapi duk balah-balah ni. Sepatut kita ni kena kembali kepada perlaksanaan. Dan Islam tu agama bagi negara, maka perkukuhkanlah, laksanakanlah orang panggil. Mengislamisasi, walau kita tak boleh nak buat banyak pun, jangan tinggal belakang. Tak boleh buat belakang, jangan tinggal belakang macam kita sebut tadi. Mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Tapi tak juga. Walaupun kita ni negara Islam, raja-raja ketua agama Islam, Melayu tu didefinisikan dengan mesti Islam, bahkan punya hak keistimewaan
dalam perlembagaan. Tapi terbukti institusi pengajian agama terutama pondok ialah kanak-kanak istimewa dalam negara sendiri. Nah, dalam Facebook lah ada saya share satu tulisan daripada doktor, bukan tulisan dia ambil terjemah daripada kitab Arab. Cerita bagaimana kerajaan Abbasiyah menggajikan para alim ulama di zaman dia. Puluh-puluh ribu sebulan gaji tu. Nah, pelajar agama ni tak usah kira, mewah sungguh, mudah. Nah, itu orang panggil baru nak jaga agama. Nah, ni dak pelajar pondok kena rukah bangunan pejabat zakat untuk minta zakat. Tu pun tahu lulus ke dak tahu. Nah, berat tu gitu. Lepas tu kita negara Islam. Nah, Islam terancam dan sebagainya. Kita lah buat Islam terancam. Bukan orang lain dah. Sebab kita yang menguruskan agama tu tidak betul. Islam tak terancam. Yuridullahu liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, menghendaki mereka itu untuk memadamkan agama Allah, cahaya Allah, agama Allah. Biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka itu, dengan bagai-bagai taktik, cara, konspirasi dan sebagainya. Tapi Tuhan siap dah janji dalam Quran, wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafir. Allah jamin agama Allah tidak akan terancam. Agama Allah senantiasa langgeng. Agama Allah tidak akan sirna. Agama Allah tetap tertegak. Walau karihal kafiru, walaupun orang kafir itu benci. Tapi yang menyebabkan agama Allah dinampak dihina sebab orang itu sendiri, orang yang mengaku kata bawa agama Allah tu. Nah, bukan orang lain dah. Itu ni. Bukan sebab orang lain dah. Sama-sama Islam kita hak dok pakak dok mengata huda. Sama-sama Islam kita hak dok pakak dok menjatuh. Nak-nak ni dekat puya pilihan raya ni. Halah habis segala fitnah, segala umpat, segala keji, habis. Nah. Kita sendiri yang menyebabkan apa hina, ihanatuddin. Nampak hinanya agama kita sendiri. Nabi SAW tak gitu, jaga Nabi. Hatta Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, bagi kepada aku dah nama-nama orang munafik, biar aku bunuh habis orang munafik dalam Madinah. Senang. Nah, Rasulullah apabila dia jadi pemimpin negara, maka dia menamakan negaranya dengan Madinatul Munawwarah. Apa Madinah ni? Kita duk sebut Madinah ni kota, bandar, dia panggil alamun ghalabah dah Madinah ni. Nah, jadi alamun ghalabah. Bila sebut kata Madinah ni orang tahu selalu Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya asalnya Madinah tu ialah kota, bandar. Tapi kalau orang ajak pergi Madinah, apa maksud? Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakak jom Madinah. Mana Madinah? Ipoh. Bandar Ipoh. Madinatul Ipoh. Dekat sini. Yang marah ke demo. Nah, yang marah ke demo. Mari kita pergi Madinah. Demo siap apa dengan kain ihram apa. Ingat nak pergi buat umrah sekali. Wabah siapa kat Ipoh masuk. Exit. Siapa bandar Ipoh kata. Orang nak berhenti di Ipoh. Siapa Madinah ni kata. Madinatul Ipoh. Yang tak apa demo cakap itu buat gitu. Nah, kerana Madinahnya di alamun ghalabah. Nah, nama yang dimenangkan istikmal dia kepada negara yang diasaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna daripada Madinah tu bukan bandar kota dah, bukan. Kalau makna dia bandar kota, hak tu kita tak perlu boh Madinatul Munawwarah. Kena kata Madinatun Nasr kalau di Mesir dah. Bandar Nasr. Apa nama ni?
Section 7 kalau duduk di Mesir dulu lah. Ataupun Madinatul Husain atau Madinah Kuala Lumpur. Orang Arab sebut lah, bandar Kuala Lumpur. Madinah Kota Baru. Tu bandar iaitu Kota Baru. Sekarang ni Madinatul Munawwarah bukan bandar kota. Bukan. Makna daripada bandar ni negara maju. Itu lah. Madinah artinya negara moden, negara maju, negara yang membina tamadun. Itu. Al-Munawwarah yang bergemerlapan. Artinya Madinatul Munawwarah negara maju yang bergemerlapan. Itu. Negara maju yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Itu Nabi SAW. Pada asas nama negara saja Nabi sudah menanamkan setiap daripada penduduk Madinah, penduduk Yathrib mesti menjadi insan yang mutamaddin, manusia yang membina peradaban diri. Hebat tak Nabi SAW berpolitik? Hebat. Kita tak hebat. Sikit-sikit waktu biar alasan tak mau. Boleh kuasa apa tak buat ini? Kita tak cukup ni, majoriti tak ada mana. Mana majoriti mana? Memang kita tanding tu sikit tak mau. Ada buat alasan tak mau kita. Jangan buat alasan, buat hak mana hak kita mampu buat. Gitu. Payah kita duk kata orang hak tak mampu nak buat. Itu. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Hak tu agama ajar. Tolong menolong di atas kebaikan dan takwa pada Allah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita tolong menolong di atas perkara dosa dan permusuhan maksiat pada Allah, jangan. Hak tu hak Quran ajar kita dak balik habis. Tukar habis hak tu ajar tu. Nak ini meneh hak lorong nafsu kita. Ini perangai kita. Nabi dah guna agama untuk memajukan negara. Itu sebab tu bila Nabi SAW memerintah Madinatul Munawwarah, memerintah Yathrib, ditukarnya nama negara tersebut, nama Madinatul Munawwarah, negara maju yang bergemerlapan. Lalu Nabi mengajarkan tentang erti persaudaraan. Nabi mendamaikan Aus dan Khazraj. Nabi mempersatukan Muhajirin dan Ansar di dalam ukhuwah Islamiyah. Saudara seagama. Walaupun hak ni daripada Mekah, hak ni orang asal pribumi Yathrib, tapi oleh kerana dua-duanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, maka dua-dua sama adik-beradik di dalam agama. Maka ukhuwah Islamiyah inilah ukhuwah persaudaraan, tali adik-beradik yang paling tinggi diajar oleh Nabi SAW. Sebab Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam lebih tinggi, tak ada orang lebih tinggi pada Islam, tak ada. Pak kita buat itu tak? Kita contohi dak Nabi SAW. Tak. Kita tak ikut Nabi. Kita ikut kepala otak kita. Sama-sama Islam musuh masa muka. Tengok. Tengok tu celak putih mata. Jumpa tu tak beri salam. Dulu. Bila nak senyum? Bila nak manis muka? Bila sama-sama parti. Tidak ni. Jumpa tu, Assalamualaikum. Salam. Mana bekeng oleh ni? Mu parti apa? Kata parti cap payung. Baru senyum. Parti cap payung. Weh, samalah. Allah, baru peluk. Oh, gila sungguh. Artinya kita ni parti ya'lu wa la yu'la alaih. Parti lebih tinggi, tak ada orang lebih tinggi pada parti. Ikut Nabi itu. Ikut Nabi itu. Weh, tak balik kok habis. Parti tu alat je. Alat untuk dapat kuasa.
Nah, ni udah atau orang pondok tak erti politik. Aduh, nah, betul khusi ni kena marah. Pondok betul khusi. Orang pondok tak erti politik ya. Oh. Demo peheh tak politik tu apa? Apa makna siasah tu peheh tak? Ha? Siasah ni paling kurang ada 3 makna. Politik ni paling kurang ada 3 makna. Siasah dengan makna nizamiyah 1. Siasah dengan makna nasbul imam 2. Siasah dengan makna tadbir 3. Orang pondok lah reti politik ni bengang. Ya tu orang pondok tak reti politik yang ngaji tauhid, peka tasawuf, duduk le surau golek wasbah. Ya sedap. Nah, orang politik hok ngaji kita ulama siapa ke tidak orang pondok. Siasah dengan makna nizamiyah, sistem. Hok ni agama kita tak mari ajar nak pakai sistem mana tak ada. Bebas, fleksibel. Mau sistem tu monarki ke, demokrasi ke, republik jumhuriyah ke, nah sila. Yang penting keamanan, kesejahteraan, keadilan terjamin, iman boleh dijaga, Islam boleh ditegak. Sila. Nak pakai sistem apa? Tu hebat Islam tu. Kita tak mari ajar. Kena monarki. Dah. Nah, awak nak monarki sila. Macam kita beraja, mamlakah dia panggil monarki, mamlakah. Tapi mamlakah kita mamlakah nizamiyah. Bukan mamlakah mutlaqah. Nah, bukan raja yang mutlak berkuasa. Kuasa raja lagi apa dia panggil? Terbatas. Apa lagi YB, apa lagi menteri. Itu ni. Nah, kuasa raja lagi terbatas. Dah sistem tu kita pakai. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen. Artinya mamlakah kita mamlakah nizamiyah, bukan mamlakah mutlaqah. Dulu sebelum penjajah dulu mamlakah mutlaqah lah. Raja mutlak berkuasa. Raja mutlak sungguh. Tu menteri ni memang diarah saja. Raja punya kuasa mutlak. Dia nak cabut, nak pecah siapa, nak henjar siapa, nak lepas siapa. Harta orang pun dia boleh ambil. Bini orang kalau dia nak pun boleh. Tu bahaya juga. Raja mutlakah ni. Tapi alhamdulillah bila masuk Islam, dipimpin oleh alim ulama, maka jadilah raja-raja kita orang soleh-soleh dulu. Paling kurang sultan-sultan Melayu dulu 2 buah kitab yang baca khatam jadi wirid. Satu kitab Faridatul Faraid. Sebab tu Syekh Wan Ahmad tu orang tak kenal nama Wan Ahmad. Orang kenal Tok Faridah. Sebab apa Tok Faridah? Soho di istana duk baca kitab Faridah. Jadi Tok Faridah. Yang duanya kitab Muniyatul Musalli. Muniyatul Musalli itu ada syair lah di belakang. La tazlimanna idza kunta muqtadiran. Jangan kamu buat zalim apabila kamu tak ada kuasa. Fazulmu masdaruhu yuaddi ilal nadami. Kalau tak silap lama tak ingat dah syair tu. Tanamu ainaka. Pejam mata engkau yang buat zalim ni. Padahal fal mazlumu muntabihun. Orang-orang yang dibuat zalim tu berjaga kerah putih mata. Kerah putih mata dah cabut tayar dia naik kereta degung lubang, cabut tayar, aksiden, mati, masuk hospital. Mazlum tu. Mazlum tu. Nah, buat zalim tak ada duk payah mana. Sayyidina Umar ni tak tidur malam. Orang tanya, ya Amirul Mukminin, apa tak tidur malam ni? Nah, rehatlah kata, duk malam tak tidur. Ya tahu macam mana aku boleh tidur? Lau ta'atharat baghlatun fil Iraq, la hasabani Allahu yaumal qiyamah. Liman lam tusallih hadzal tariq ya Umar. Macam mana aku boleh tidur? Nah, aku duk bimbang takut ada di jalan hujung Iraq tu. Satu keldai ke satu himar bagal ke yang gelecoh kaki dia kerana jalan tu berlubang. Maka akhirat esok tak lepas aku Tuhan tanya. Hei Umar, apa tak baik jalan? Nah, siapa himar pun seliuh kaki. Buat kita bukan himar dah. Buat kita ni manusia ni. Nah, ramai mana accident, berlubang jalan. Buat kerah gitu, tak turun, tak pergi beki.
Ni bubar parlimen ni turun lah weh. Turun main gosok atas belakang lah. Tahu kita tapu. Nah. Perangai. Nah. Jadi politik dengan makna nizamiyah, hak ni Islam tak mari ajar. Fleksibel. Nah, nak apa cara sistem, sila. Yang penting 3 perkara tadi. Mana? Keamanan, kesejahteraan, keadilan terjamin, iman boleh jaga, Islam boleh dilaksana. Selesai. Nah, ikut sistem apa-apa. Jangan jadi Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ya kafir ke halaka. Kafir belaka. Siapa hak duduk dalam demokrasi ni kafir habis licin. Sebab tak ada Nabi bawa demokrasi. Siap. Nah, kafir habis licin orang. Patut nak apa? Khilafah. Khilafah. Tanya siapa nak jadi khalifah? Hamba pun tak tahu tapi kita nak khilafah. Mampu aku tu. Nah, ada Hizbut Tahrir. Ada Hizbut Tahrir sini? Ada? Orang fondok yang ada pemikiran Hizbut Tahrir tu. Tak betul. Nah, salah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak betul. Jadi Islam tidak mari ajar bagaimana sistem. Sebab tu Nabi SAW bila wafat dia tak raya. Dia tak ada wasiat apa. Hak kata wasiat tu dakwah fuq Syiah aja. Syiah dia kata Nabi wasiat dah kalau dia wafat tu Ali lah jadi pemimpin. Man kuntu ana maulahu fa aliyu maula. Barang siapa yang aku ni adalah pemimpinnya maka Ali adalah pemimpin dia. Ini wasiat Nabi. Ini akidah tu. Bahaya, sebab tu dia kafir habis. Sayyidina Umar kafir, Sayyidina Abu Bakar kafir, Sayyidina Utsman kafir, semua sahabat kafir habis licin. Mereka 3-4 orang aja. Ammar bin Yasir, siapa lagi? Tak kafir. Ammar bin Yasir, lagi Abu Zar Al-Ghifari, Miqdad, 3 orang hak tak kafir. Hak lain habis licin kafir. Apa? Sebab tak latih pemimpin hak diwasiat oleh Nabi. Padahal Nabi tak wasiat apa. Bab melantik pemimpin ni, siasah dengan makna nasbul imam itu bukan rukun arkan, ruknun min arkanil iman, bukan. Ingat tu. Maka sebab tu sistem tak sama. Nabi SAW wafat, jenazahnya tak sempat lagi ditaruh sifat, sahabat duduk mesyuarat besar dah. Siapa hak nak ganti Nabi dalam urusan ni? Khalifatul Rasulullah ni siapa? Akhirnya dia mudah ayat kata, Rasulullah ni kalau uzur tak ada jadi tu imam, hayajid Sayyidina Abu Bakar dalam mudah akal. Rasulullah duk suruh isyarat ganti. Pakat akak sebulak suara bai'ah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dah buat gitu. Abu Bakar dia tahu kata dia nak sakit dah. Dia siap-siap dah Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai waliul amri. Seolah-olahnya putra mahkota lah. Kalau aku wafat selalu dah Sayyidina Umar mubai'ah jadi khalifah. Sayyidina Umar dah buat lagu tu. Sayyidina Umar dia latih 10 orang. Ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi 10 orang. Musyawarah. Siapa di kalangan 10 orang ni muakat jadi khalifah. Jadi kalau 10 orang ni sepakat ni khalifah, 10 orang dibai'ah cukup dah. Orang lain pakat tak bai'ah dah, pakat setuju dah. Tu. Sayyidina Utsman tak ada nak buat apa-apa kena bunuh ke burah pemberontak. Maka Sayyidina Ali dilantik dengan tergesa-gesa. Sayyidina Ali pula Sayyidina Hasan hati. Sayyidina Hasan letak jawatan kepada Sayyidina Muawiyah supaya amal tentera. Amul jamaah dikenalkan. Tu sejarah panjang cerita. Sayyidina Muawiyah pula ijtihad dia, aku nak buat jadi monarki. Anak dia lah jadi start situ kerajaan Umayyah. Lepas tu kerajaan Abbasiyah, kerajaan Fatimiyah, kerajaan Utsmaniyah, Ayyubiyah, Saljukiyah, banyak kerajaan ni. Itu. Jadi Islam ni tidak datang membawa satu sistem. Ini kena mamlakah, kena demokrasi, kena jumhuriyah, republik, tak ada. Sila. Itu politik, siasah bimakna nizamiyah. Masuk dalam antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih mengetahui dengan urusan dunia kalian.
Maka sebab tu kita guna sistem demokrasi. Nah, ada zaman Nabi. Ada zaman Nabi. ROS apa ni? Daftar apa semua parti ni ada? Tak ada. Maka tu alat saja. Alat. Faham tak? Alat untuk raih kuasa. Kuasa pun tidak sepenuhnya. Kuasa tu kuasa yang terbatas. Yang keduanya, siasah dengan makna nasbul imam. Politik dengan makna melantik pemimpin. Maka hak ni agama mari aja. Nah, mana? Seperti kata Imam Ibrahim Al-Laqani, wa yajibu nasbu imami adlin, wa yajibu nasbu imami adlin. Bi syar'i fa'lam la bi hukmil aqli, wa laisa ruknan yu'taqad fid din. Wajib melantik pemimpin yang adil. Imam sini makna pemimpin. Bukan imam tu imam maya itu dah. Pemimpin maknanya yang mengurusi urusan dunia kita dan agama kita. Nah, himayatuddin wa daulah, melindungi, menjaga agama dan negara. Itu makna pemimpin sini. Apa hukumnya? Wajib. Wajib sini fardu kifayatin. Buka lagi tak syarah sebut apa? Bukan fardu ain, fardu kifayah. Nah, lagi pula pemimpin imam di sini ialah dengan makna ulil amri mutlaq. Itu. Ketua negara. Ketua negara. Cuba buka oleh pasport. Siapa ketua negara kita? Nah, dengan ini yang Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di-Pertuan Agong sebagai ketua negara tu. Maka ulil amri mutlak kita, bukan kita dah hak latih, ya ada mesyuarat raja-raja. Nah, hak ni berapa tahun sekali pak naik, gila pula. Hak ni pak naik. Sebagai ahlul halli wal aqdi. Itu. Ngerti etik ni orang kita ni. Politik ni politik, biar reti sikit. Itu ni. Maka raja yang di Pertuan Agong dia tak masuk tanding kawasan mana? Ada masuk tanding? Ada? Sultan Perak ada masuk tanding mana-mana kawasan? Selama ke mana ada? Tak ada. Dia tetap sebagai ulil amri. Hatta kalau dia letak jawatan, kita rakyat ni boleh samai raja di mahkamah dunia. Sebab apa? Sebab hak tu perjanjian masa nak merdeka mula. Jangan main. Kalau raja kata buah hamba jadi raja ni, duk main tidur bangun makan duit banyak gini dah ni. Letak jawatan, siapa nak jadi raja weh? Marilah hamba letak jawatan ni. Kita boleh samai je. Sampai di mahkamah dunia. Dia tak letak. Dia nak ambil pula kalau dia letak pun. Tu. Ni nak cerita. Lepas tu sistem hak kita sebut tadi, kita hak terima lah ni, raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, gitu kan? Maka hak kita nak ngundi 4 tahun sekali, 5 tahun sekali tu bukan nak lantik ulil amri mutlaq, bukan. Nak lantik ulil amri muqayyad. Itu nak faham boleh. Ulil amri juga tapi muqayyad. Nak lantik siapa? Yang ni wuzara ut-tafwid wan tamfiz. Itu. Menteri-menteri, tak kira lah Perdana Menteri ke, menteri kabinet ke, kabinet dapur, kabinet meja, tak kira. Menteri-menteri wuzara ut-tafwid yang diserahkan kuasa raja sebahagiannya wat tamfiz untuk dilaksanakan, untuk dipraktikkan sebahagian, bukan semua tak. Maka hak ni kena ada alim ulama kita buat musyawarah lah apa hukum. Tak boleh dengar hak seorang tu cakap, orang ni cakap, hak ni kata fardu ain. Kejut habis fardu ain. Padahal mu hak tak daftar ngundi, sudah dosa hak mu kau kena. Jangan duduk sedar ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan berani dengan berpetua ni, berani dengan api neraka. Jangan duduk gaduh. Sebab tu kitanya dalam na'am tu kita tak itu kita nak buat muzakarah dulu. Muzakarah dulu. Tapi kalau setakat ni hak tanya apa hukum ustaz ngundi? Wajib atas orang hak daftar ngundi. Ya, betul tak? Wajib atas orang daftar ngundi. Kalau orang tak daftar nak wajib ke mana? Kalau pergi juga dengan hamba ke SPA lah. Jadi wajib atas orang hak daftar ngundi. Kalau orang hak tak daftar nak wajib ke mana? Tak ada wajib lah dia nya. Itu. Dah faham tu. Jadi dalam agama kita politik dengan makna nasbul imam itu wajib fardu kifayah. Kalau dalam
Konteks sekarang, wajib atau orang yang mendaftar dirinya sebagai pengundi. Wajib bagi orang yang daftar mengundi. Orang tak daftar mengundi tak ada wajib pun. Orang yang tak daftar. Nah, tu tengok. Wajib situ hukum apa tu? Hukum akal, hukum syarak. Bisyara'i. Imam Ibrahim Al-Laqadi kata, wajib situ dengan sebab hukum syarak. Fa'lam, ketahui olehmu, la bihukmil akli, bukan wajib semata-mata hukum akal. Ini sebagai raddan 'alal mu'tazilati. Nak tolak pendapat Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, melantik pemimpin wajib pada akal. Akal kita saja yang boleh menentu baik buruk. Tak perlu syarak mari aja. Jadi kalau zaman sekarang ni folk liberal lah. Nah, ini boleh kita kata neo Mu'tazilah. Sebab bagi dia nak undi siapa nak ikut dah asal kalau tak mau fikir baik-baiklah. Nah, tak ada kira dengan hukum syarak itu dia panggil neo Mu'tazilah. Jangan dia ada kait pahala dosa juga. Nah, sengaja-ngaja kita latih orang tu dah kita tahu dah dia tak amanah, dosa kita. Tapi kalau kita tak tahu tak apa. Sebab 4 tahun sekali ni orang hak jadi calon ni semua juru belaka. Hak tak biasa ada janggut pun sipai janggut. Hak tak biasa buh piah sokak. Hak tak biasa pula serbai pun bakang serbai bergapo turun. Tak biasa kecek arak anak ente. Kita pun tengok, masya-Allah. Bagus dia dah. Tak mana tahu. Nahnu nahsabu bizawahir ya. Kita wak kira hak zahir seorang. Nah, mana dah tahu dia tu sungguh ada juru. Kita pun pakar. Lepas tu cabut habis janggut piah. Jubah serubat. Duk KL tak mari turun. Pak kawan saya menengun dia ni. Lepas tu kita pikir dosa dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita tak tanggung. Dia hak khianat, dia lah hak tanggung dosa khianat. Maka gaji tu haram. Anak bini gaji jadi menteri, jadi YB ke? Haram semata-mata. Apa? Ia tidak menunaikan amanah. Sebagai pemimpin pada masyarakat tempat dia dipilih oleh rakyat di sana. Itu. Bukan kita duk tanggung dah. Nyanyi kalau dia duk tanggung semua. Sebab apa gitu? Sebab dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam, pemimpin tidak ada yang maksum. Kenapa ya? Tak ada. Maksum ni hanya para nabi, para rasul. Para pemimpin sama saja ada kekurangan. Sebab tu Sayyidina Umar ni ditegur oleh rakyat 4 kali. Kalau tak silap apa. Oleh perempuan sekali. Pasal mahar. Orang mengadu kaya Amirul Mukminin, acu kritik sikit dalam kuliah ni. Orang tena duk letak mahar kami orang jantan nak kahwin susah. Nak cari duit. Sayyidina Umar pun bedarlah ceramah. Bedar perempuan pun bedar pula dia. Hak tu hak kami tu ayat Al-Quran. Betul juga dia. Kena tegur gitu ya. Ada perempuan tua tu tegur Sayyidina Umar kat bedar gini. Umar tak marah. Sayyidina Umar kata, masya-Allah, terima kasih kata. Aku pernah dengar Nabi kata akan tiba satu masa pemimpin cakap gapo, rakyat tak boleh tegur. Kena jilat belaka. Natang sungguh. Kalau tegur, buat, pecat. Tarik tauliah, tarik sekat mengajar, tak boleh mengajar dan sebagainya. Alasan tegur tidak mengikut saluran. Pala otak mu saluran. Mu mulia pada Sayyidina Umar apa? Sayyidina Umar ni salah seorang sahabat al-mubasysyaruna bil jannah. Hidup-hidup tu Nabi kata Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Apa mu lebih mulia pada Sayyidina Umar? Sayyidina Umar orang tegur depan-depan gitu. Ya Amirul Mukminin, tak betul. Kalau mu buat gitu yang ni, pedang ni akan naik atas belikatmu. Ada Sayyidina Umar kata, tak mana ni biadab sangat ni, awak ni siapa? Saya sahabat Nabi ya. Awak jangan main Ada gitu? Ada. Sayyidina Umar terima kasih. Pelaga pergi tengok ada lah ni. Nak Islam. Dia ni. Sama tak? Sayyidina Umar berjalan satu hari tengah-tengah malam, Sayyidina Umar dia berhijab lah malam. Dia takut ada orang susah kau gapo nak berah kau gapo nak duit nak pakai pempoh nak apa dia tolong. Ambil harta Baitul Mal mari hantar bantuan. Dia pergi cari rakyat.
Kita dak lah ni rakyat pergi cari pemimpin. Pemimpin koci mangga solek susah nombok suruh masuk dalam rumah. Nah, ni. Balik kok habis licin. Sayyidina Umar satu hari tengok rumah tu, terbuka molek cerah. Nak gitar takut boleh natu seorang lagi pula. Sayyidina Umar ni natu pun dia pilih itu. Nah, ada satu kisah tu. Ya. Jadi nenek kepada Umar bin Abdul Aziz, natu tu dia pergi ngendak dengan seorang perempuan tu duk cakap dengan mak dia. Mak dia kata, mek mu ambil susu tu pergi campur dengan air masak, banyak sikit, susu boleh jual nego esok. Kalau duk jual hak susu original gitu sikit je boleh je duk jual. Katanya anak perempuan dia, tak leh mek mu Nah, Omar marah. Tahu kau Omar enggak? Nah, siaplah kena tarik lesen nego, tak boleh nego kita nak akak apa? Mak dia kata, Omar tidur je negara dah malam-malam pakai dah. Kita nego apa? Sayyidina Omar duk dengar kat luar. Anak tina dia kata, walaupun Omar tu tidur hemek, Tuhan Omar tak tidur. Tuhan Omar Allah lah. Dah. Omar kata esok masuk minat jadi natu ni. Orang kuat iman. Hak tu natu je turun ke Umar bin Abdul Aziz. Cicik Sayyidina Umar, cicik ciak Sayyidina Umar mau mengharumkan nama Umayyah, kerajaan Umayyah. Sehingga ulama bila Umar bin Abdul Aziz ni khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Setengah kata Hasan, Umar bin Aziz yang kenal. Siapa tahap tu? Setengah kata Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz yang ketujuh. Siapa tahap tu? Umar bin Aziz. Hebat tak hebat? Padahal dia bukan sahabat. Kerana ni berkat tok nenek hak baik. Jadi Sayyidina Umar pun nak pergi cari. Takut boleh natu baru kita tengok, ngendak tengok. Gigi tengok ngendak, rupa-rupanya tuan rumah tu duk minum arak. Ni bukan boleh natu, boleh natal gini. Duk minum arak, minum arak. Sayyidina Umar ni Al-Faruq. Orang yang digelar dengan Al-Faruq, orang yang membezakan al-haq, bainal haqqi wal batil. Ya faruq antara al-haq wal batil Sayyidina Umar. Tak ucap. Lalu Sayyidina Umar pun masuk lalu dalam kok tikak. Buka kok nyela tu lalu. Buka nyela panjang. Oi, minum arak. Minum arak. Pemabuk tu pun sipel. Allah ya Amirul Mukminin, maaf banyaklah hamba. Ya Allah, malunya, takutnya. Minta maaf Sayyidina Umar, minta maaf ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar nak marah ni. Nak hello ke pengawal, panggil polis, panggil syurtah. Mari higak buah legap. Abah gitu ya pun pegang Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, nanti dulu. Benarlah saya ni salah minum air arak. Peminum, pemabuk. Tapi saya ni buat salah hesa je. Sayyidina Umar buat salah 3. Dia tu mabuk tu. Berani je tegur Sayyidina Umar. Ada Sayyidina Umar kata, loya buruk menantai ni. Ni. Mung tu pemabuk. Bukan aku dah, aku pula dah salah. Dah. Sayyidina Umar bila kata aku, Amirul Mukminin buat salah 3. Hamba saya, hamba bina arak. Amirul Mukminin 3 salah. 3 dosa, 3 salah. Sayyidina Umar kata, salah aku apa? Aku pula salah. Salah aku apa? Cuba ya. Pertama, Amirul Mukminin masuk rumah orang ikut nyela. Boleh masuk rumah orang ikut nyela? Tak boleh. Nabi ajar tak. Tuk itu beri salam. 3 kali tuk, 3 kali beri salam tak jawab, klik lah. Barangkali dia ada masyakkah, ada urusan dalam rumah. Jangan kita Assalamualaikum, tawah. Assalamualaikum, labbaik Allahumma labbaik. Buku cokehnya lah. Oi, orang mari oi. Jangan, tak ada akhlak, ada adab tu. Kok begitu? Satu, masuk kok nyela. Yang kedua, tak beri salam. Nabi ajar beri salam. Beri salam dulu. Kalau tok pitu beri salam modal kok susuk-susuk dulu potong-potong aku. Ni dak. Yang ketiga, Sayyidina Umar mengintai-ngintai aib saudara. Hak ni tak boleh. Wala tajassasu, wala tajassasu Al-Quran sebut kan? Wala tajassasu, jangan tajassus. Jangan mengintai-ngintai aib saudara. Sayyidina Umar duk ita aku. Duk ita. Saudara kata, "Allah, betul mu aku salah."
Tu khalifah Nabi tu, Khalifah Ar-Rasyidin tu. Ada. Awak tegur tak ikut saluran ni. Sila mengikut saluran untuk menegur saya ya. Nah, awak tak betul ni tegur saya. Saya ni sahabat Nabi hak dijamin syurga. Ada gitu? Tak ada. Maka kerana tu pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemimpin imam tidak ada yang maksum, tak ada. Maka kita tak menanggung dosa dia, tak menanggung. Kita nak tahu. Walaisa ruknan yu'taqad fid dini, dan bukan melantik pemimpin tu ialah rukun iman yang diiktikadkan di dalam agama. Ini nak tolak raddan ala syi'ati al khawariji wa ala syi'ati. Nak menolak di atas puak khawarij dan puak syiah. Kenapa? Karena puak syiah dia kata melantik pemimpin ni ruknun min arkanil iman. Satu rukun daripada beberapa rukun iman. Jadi dalam kubur nanti akan ditanya, siapa pemimpin kamu? Apa kumpulan kamu? Akan tanya, apa parti? Tak. Kita dah ahli sunnah wal jamaah. Rukun iman 6. Dalam kubur ditanya tentang rukun iman yang 6. Tak ada orang panggil tanya, ma parti uka? Ada? Ma hizbuka? Ma NGO uka? Tak ada itu, tak ada. Apa NGO kamu? Apa persatuan kamu? Apa parti kamu? Ada. Tapi kalau Syiah ada. Sebab apa? Rukun iman, melantik pemimpin. Kita nak jadi Syiah, nak jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sila pilih sendiri. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa nak jadi mukmin sila, siapa nak kufur pun sila. Siapa nak Ahli Sunnah sila, siapa nak Syiah sila. Tak ada keberatan atas kamu. Pilih sendiri. Kita royak ya. Itu siasah dengan makna yang kedua, nasbul iman. Siasah makna yang ketiga dengan makna tadbir, pengurusan. Apa arti? Husnut tadbir bi riayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah wa kharijiha wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Itu. Apa makna politik yang ketiga? Husnut tadbir. Elok, bagus dalam pengurusan, menyusun atur pentadbiran negara. Bagaimanakah elok, bagus dalam menyusun atur pentadbiran negara? Biri'ayati syu'uril ummah fid dakhilid daulah. Dengan sekira-kira menjaga perasaan ummah yang berada di dalam negara, sama ada muwatin, warga negara, atau pendatang di dalam negara kita. Orang kata, macam mana ni YB Menteri? Air kami ni, slow. Kalau keluar apa macam tebing ni. Seorang pemimpin yang siasah Islamiah, yang kita minta maaf. InsyaAllah kami akan usahakan untuk yang terbaik. Doa-doa lah. Itu dia jaga perasaan. Berkata macam mana ni YB Menteri? Ni air ni dah slow. Dah slow tu pula macam tebing. Nak mandi, nak ambil air semaya tak selera. Dia kata mengepek banyak mu. Sungai Kuning yang banyak air minum situ. Sungai Bayu banyak ditelan air situ. Ni berat ni. Ni bukan pemimpin Islamiah, siasah Islamiah ni. Bukan. Bapa, dia tak jaga perasaan umat. Nak jaga perasaan. Wa kharijiha, dan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Wa riayati maqasidis syar'iyyah al-kulliyah al-khamsah. Dan menjaga tujuan-tujuan yang besar syariat agama diturunkan, yang bahasa umum yang 5. Mana? Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafs, menjaga diri nyawa. Hifzul aql, menjaga akal. Hifzul mal, menjaga harta. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Ini orang panggil politik dengan makna yang ketiga. Maka Nabi SAW, ketiga-tiga ni daripada Nabi dah. Nabi hak ajar politik dengan makna nizamiyah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Politik dengan makna nasbul imamah, Nabi yang ajar. Wajib fardu kifayah.
politik dengan makna husnul tadbir, ini di atas diri seorang pemimpin itu sendiri. Maka karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai ukhuwah Islamiyah, Nabi menyatukan pula ukhuwah wataniyah, saudara setanah air di dalam negara Madinatul Munawwarah. Mana? Di dalam piagam atau perlembagaan Wathiqah Madinah. Nah, itu hebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi kata? Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammadin. Ini adalah ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimuna min Quraisy, orang Islam daripada Mekah Al-Mukarramah. Wal muslimuna min Yathrib, dan orang Islam yang asal pribumi Yathrib. Wal Yahudi, dan orang Yahudi. Orang Yahudi, orang beragama dengan agama Yahudi di kalangan Bani Israel, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Nah, walahiqa bihim, dan mereka yang berhubung dengan mereka itu mana? Orang yang duduk sekali di Madinah. Sama ada Nasrani Najran ataupun orang-orang Arab yang belum lagi masuk Islam. Maka Nabi kata, nah, syaratnya wajahada ma'ahum, sama-sama bersusah payah serta mereka itu dalam mempertahankan Madinah, dalam memajukan Madinah, dalam membangunkan Madinah, dalam membina tamadun Madinah. Nah, Nabi kata, innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya mereka itu semua adalah satu umat daripada manusia-manusia, umat-umat di negara-negara yang lain. Satu nation, satu umat daripada negara-negara yang lain. Bermakna Nabi SAW mempersatukan sekalian penduduk Yathrib, penduduk Madinah yang berbilang bangsa dan agama. Berbilang bangsa dan agama, bukan Malaysia saja majmuk ni. Nah, Nabi sudah pun di sunnatullah akan memerintah negara yang berbilang bangsa dan negara. Tapi Nabi menyatukan mereka di dalam ukhuwah persaudaraan wataniyah, kenegaraan. Nah, itu. Jadi orang Cina, orang India yang tidak beragama Islam, tapi satu negara dengan kita, warga negara, maka kita dengan dia punya hubungan sebagai saudara senegara, saudara setanah air. Lebih-lebih lagi negara-negara yang ada sekarang semua negara bangsa, nation state dia panggil, negara bangsa. Tapi sayangnya Malaysia ni tak tahu negara bangsa ke negara berapa. Sebab apa? Sebab tidak ada ciri bangsa. Mana ciri bangsa? Pertama-tama ciri bangsa tu bahasa. Apa tak? Bahasa. Jadi kalau orang luar, orang negara Arab, dia nak cam kata kita orang Malaysia ni, bahasa dia. Bahasa pertama. Baru yang kedua budaya, itu kan? Bahasa dulu mula-mula. Kalau kita tengok orang-orang Cina di Indonesia, dia bahasa dia cakap bahasa Indonesia. Dia tak ada cakap bahasa Cina, tak ada. Marah bukan, tak ada sekolah kebangsaan jenis Cina, jenis Keling, jenis tak ada gitu. Satu sekolah bangsa. Sekolah kebangsaan tak ada jenis-jenis, satu saja kebangsaan dia. Kita ni hak pelik. Nah, jadi kalau orang luar tu, dengan awak daripada mana? Saya daripada Malaysia. Cuba cakap conceng. Sudah. Mana pun conceng. Nah, pelik Malaysia ni. Nah, awak pula daripada mana? Saya daripada Malaysia. Cuba cakap. Wah. Orang tu conceng. Kok mana apa Malaysia ni? Nah, bahasa apa dia? Lain-lain. Ini lemah kita ni. Nah, kita ukhuwah Islamiyah pun lemah. Ukhuwah wataniyah pun lemah. Lemah kedua. Ada teruk kita. Nak contohi Nabi apa kita? Yang ketiga, Nabi mengajarkan ukhuwah insaniyah, saudara semanusia. Itu kan? Saudara semanusia. Walaupun seorang itu bukan beragama Islam, bukan sebangsa, setanah air, senegara dengan kita, nah,
Tetapi kalau dia manusia, maka tetap diajarkan oleh Nabi sebagai ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Mana dalilnya? Satu hari Nabi duduk dengan sahabat, tiba-tiba lalu jenazah orang Yahudi. Lalu Rasulullah bangun. Sahabat pun ikut bangun. Bila jenazah orang Yahudi itu dah berlalu pergi, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, bukankah itu orang panggil jenazah orang Yahudi? Pasal apa kita kena bangun?" Lalu Rasulullah tak jawab dengan jawab apa? Rasulullah jawab dengan soalan, bukankah orang Yahudi juga manusia? Kalau lembu kubah ke macam mana? Tak tahu ni. Oh ya Rasulullah. Kalau gitu walaqad karramna bani Adam. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu agama kita mengangkat tinggi darjat manusia tu saja. Tuhan mulia dah. Belum lagi dia tu agama apa? Baru manusia tu agama kita akad dah tarah ya. Maka agama kita mengajarkan tentang persaudaraan, bukan mengajarkan tentang permusuhan. Itu ingat baik. Kalau nak musuh aku mana? Tuhan kata wala udwana illa 'alaz zalimin. Tidak boleh buat permusuhan illa melainkan kalau nak balas, nak gacah, nak musuh 'alaz zalimin, di atas orang yang zalim, orang yang melanggar undang-undang. Itu maksud. Orang yang melanggar kesepakatan. Itu. Tu macam dulu Mak Unah. Mak Unah ni perak kat dia. Dia nak lawan yang di Petua Agong. Dia nak curi di Jenalik tu. Nak curi apa? Bom-bom ke apa, Michigan ke apa. Nak lancar jihad fi sabilillah. Nak lawan yang di Petua Agong. Walaupun dia berjubah berserban Allahu Akbar takbir sekali, maka dia musuh sebab melanggar undang-undang. Walaupun askar kita tak ada janggut ni. Pakai baju seloreng gitu ya. Tapi askar kita lah yang berjihad di jalan Allah. Karena jihad dengan makna ad-difa'ul watan an a'da'illah wa li'i'la'i kalimatillah. Itu makna jihad. Bukan jahat, jihad. Kalau tidak lagu tu jahat. Mana ad-difa'ul watan, mempertahankan negara, an a'da'illah, daripada seteru-seteru Allah, wa li'i'la'i kalimatillah, ataupun untuk menegak meninggikan kalimah Allah Taala. Itu dia panggil jihad fi sabilillah. Wa illa kalau tidak, fala, bukan jihad tu. Jihad dia panggil. Jihad fi sabilis syayatin. Jihad di jalan syaitan-syaitan. Maka tidak syak ragu-ragu lagi, Islam tidak boleh buat permusuhan kerana berbeza agama. Tak boleh. Betul tak? Tak boleh. Saya nak marah sungguh kalau dia Kristian saya nak marah lalu. Tak boleh itu. Kalau Yahudi saya nak marah lalu dah. Kalau Buddha saya nak sembelih lalu dah. Kalau tak acah apa saya nak bunuh lalu dah. Tak boleh itu. Mana boleh? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci maki orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Nanti dia caci maki Allah, caci maki Rasulullah, caci maki agama Allah bighairi ilmin, tanpa mengetahui pengetahuan yang sebenar. Udwan, hanya kerana rasa permusuhan, perseteruan. Maka tak boleh. Tak boleh buat musuh kerana beza bangsa, tak boleh. Aku kalau tengok ke Cina nak sembelih lalu. Tak boleh itu. Aku kalau tengok ke Melayu nak bunuh lalu. Aku tengok ke Keling rasa nak bong lalu. Tak boleh itu. Islam tak ajar kita. Bahkan bangsa tu ketentuan Allah tanpa ada ikhtiar usaha hamba. Betul tak? Agama dengan bangsa ni, agama ni ketentuan Allah serta ada ikhtiar usaha daripada hamba. Betul tak? Nak masuk Islam ke nak kufur, sila. Boleh pilih. Ketentuan Allah juga, tapi ada ikhtiar usaha hamba. Sebaliknya kalau bangsa, ketentuan Allah semata-mata tanpa ada ikhtiar usaha daripada hamba. Awak ada minta nak jadi Melayu? Ada?
Munajat dengan Allah dulu. Ya Allah, lahirlah saya sebagai orang Melayu. Ada? Jangan arak ya Allah. Hidung macam sangat. Melayu kepek-kepek sikit jadi ya. Ada? Ha? Boleh pilih tak lah ni boleh pilih. Ya Allah, puas dah jadi Melayu ya Allah. Buat mai ajak niat nak jadi Korea boleh? Puas jadi Melayu nak jadi orang Korea pula. Pak rambut tepi sikit, ha? Anyang saya jadi Korea. Ha? Boleh itu? Beranak Melayu mati Melayu, beranak Cina mati Cina, beranak Keling mati Keling, beranak Arab mati Arab. Ada boleh pilih kita tu. Itu ketentuan Allah. Maka sebab tu kena jaga bangsa. Kena bangga dengan bangsa. Kena bela bangsa. Nah, bukan asabiyah tu, bukan. Asabiyah ni ta'assub. Macam molek hadis Nabi tu. Asabiyah ni ta'assub. Antu'ina akhaka 'ala zulmi. Itu laisa minna man da'a ila asabiyati. Bukan umatku orang menyuruh asabiyah. Apa? Tolong saudaramu di atas kezaliman. Tu ta'assub dia panggil asabiyah. Adapun seorang yang mencintai tanah airnya, bangsanya, adakah asabiyah ya Rasulullah? Tidak. Itu dalam hadis disebut tu. Kita tukar habis, tukar channel, tukar makna habis. Cinta bangsa, cinta negara tu bukan asabiyah. Itu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbul watani minal iman. Nasionalisme bahagian daripada iman. Gitu selalu bu. Tak boleh buat seteru kerana beza bangsa, beza agama tak boleh. Tapi kalau dia Islam sekalipun, satu Melayu dengan kita, tapi dia melanggar undang-undang, melakukan kezaliman, maka syarak membenarkan permusuhan. Wala udwana illa 'ala zalimin. Tengok. Itu dia panggil keadilan. Itu keadilan. Sebab tu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di zaman jadi khalifah tu, balik perang satu peperangan, dia gantung baju besi dia di kuda. Tiba-tibanya baju besi dia jatuh. Nyakutik ke seorang Yahudi, ambil curi. Siapa rumah? Sayyidina Ali, cari baju besi tak jumpa. Cari-cari ita-ita tengok, seorang Yahudi duk pegang. Ali kata, Yahudi, itu baju besi aku tu. Dia kata, baju besi aku lah, aku pegang. Ini aku punya. Balah. Akhirnya wan naik kes di mahkamah. Masuk fight di mahkamah. Mahkamah orang Islam ni. Sayyidina Ali ni raja orang Islam, Amirul Mukminin. Berlawan di mahkamah orang Islam. Tok hakim pun orang Islam. Maka bila berlawan di mahkamah, Tok hakim tanya, ya Amirul Mukminin, ada apa-apa bukti ke baju besi yang di tangan Yahudi sekarang ni adalah baju besi Amirul Mukminin? Tak ada bukti, dia kata. Ukir-ukir nama pun tak ada. Made in China ke apa pun tak ada. Sudah. Nak bukti apa lah, kita tak ada bukti. Saksi? Saksi ada. Siapa? Anak hamba sendirilah, Hasan Hussein. Tak boleh anak jadi saksi pak. Anak meneh sokmo gopok ya dek sini. Pak tak boleh jadi saksi anak. Hanya meneh sokmo lah kan anak ya. Tertolong. Bahah-bahah. Belawai-belawai lagi mari. Akhirnya Tok Hakim memutuskan baju besi itu milik Yahudi. Meneh orang Yahudi di mahkamah orang Islam. Tok Hakim orang Islam berlawan dengan raja orang Islam, kira apa? Pelik orang turun tu bilik mahkamah pakai bersurat. Yahudi tu duk cokoh atas kursi. Bengong dia. Aku ni siapa Duduk negara mana dia tu ni? Bengong dia, tak boleh mikir. Aku ni Yahudi. Curi pula tu. Curi baju besi aja. Berlawan dengan raja Islam. Di mahkamah orang Islam. Tok Hakim orang Islam. Tapi tak menang raja orang Islam. Kalau kita Tok Hakim lah ni enggak berlawan, ketaguguk nak jatuh nak tanya, tuanku dak sini. Lembut. Lain dia mau buat video kan. Kalau duit enggak menang selalu, mari dekat kereta nak marah dah. Warna mata bawa kereta. Kalau duit, mata tak nampak kau macam mana selalu. Duit lagi, tak silap abang tu, budak-budak tu tak kena bawa motor. Banyak lagi duit, pakai senyap. Tak apa, semula-semula tepuh kan. Ambo tanggungjawab. Duit money is king dah. Sampai lah ni. Dulu dah Islam ni tak gitu.
kebenaran tu yang raja. Idza ja'al haq wa zahaqal batil. Itu hak diajar dalam Islam. Maka Yahudi pun turun tubik mahkamah cari Sayyidina Ali. Ya Amirul Mukminin, ya kata, aku kata agama ni betul-betul agama daripada Allah. Nabi Muhammad ni betul-betul utusan daripada Allah. Tengok. Ni berkat dakwah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan, perangai, perbuatan, tindak tanduk, tatbik, pelaksanaan itu lebih fasih daripada duk ceramah sampai 2 3 4 jam. Tak ada jadi apa? Tak ada suara orang acong cencong leng teng lolong pun masuk Islam pun. Nah? Tengok. Aku rasa betul ni agama daripada Allah ni, ya Amirul Mukminin. Ya Ali, betul sungguh. Sebenarnya baju besi ni baju besimu. Memang aku curi. Ya baru ngaku dah ni. Nah, aku nak tengok betul kodok ni agama kebenaran, agama keadilan, agama keamanan, agama kesejahteraan. Ko agama ni kroni. Nah, akak fuak kita kena backup. Nah, asabiyah. Kau kena betul sungguh agama ni agama kebenaran. Kebenaran gitu-gitu lah. Kalau gitu ya Ali, aku mengucapkan syahadat. Asyhadu an mengucapkan syahadat, masuk Islam. Sayyidina Ali gembira, happy sebab masuk Islam ni. Baju besi ni aku hadiah kamu. Ambil duit pula pun. Ana muallah. Nak jadi lembut lagi hati dengan Islam. Allah. Ni dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepatut kita ni orang ngaji agama ni bakar-bakar jadi dai belaka ni seksa ni. Nah, hak sepatut kita akan tegak keluar daripada madrasah seksa, kita bawa ni. Bawa pegangan ahli sunnah wal jamaah, tindak tanduk kita biar serupa dalam kitab kita mengaji. Bukan ngaji lagu ni buat lagu lain, bukan. Nah, baru betul-betul kita tu penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ambo sengaja bawa satu kitab. Nah, kitab ni dikarang oleh Syekh Usman Jalaluddin Penanti. Nah, ambo nak baca sebagai penutup. Nak cerita kata ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni hatta pada sekecil-kecil perkara. Menarik sebab dok baca tak ada bila-bila dok golek dia mau dak ajak pergi mandi sungai, tiba-tiba hujan lebat tak payah mandi sungai. Golek atas hati bila tengok baca ni sedap kat dia ni. Menarik dia sebut ni. Nah, baca sikit sebagai penutup. Nah. Qala Syekhul Muallif rahimahullah. Dia kata yang kedua daripada cabang-cabang iman. Kitab apa ni? Qiladatul apa? Qiladatul Iqyan. Qiladatul Iqyan fi Syu'abil Iman, karangan Syekh Uthman Jalaluddin Penanti. Moyang Rais Am Nahdlatul Ulama Malaysia kita sekarang. Dia kata yang kedua daripada cabang iman mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tersebut pada hadis yang hasan, yang meriwayat akan hadis yang hasan ni oleh Hasan bin Sufyan, oleh Hasan bin Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tiada beriman oleh seorang daripada kamu dengan iman yang sempurna, artinya hingga adalah hawanya, keinginan nafsunya itu mengikut bagi barang, bagi hadis-hadis yang aku bawa, datangkan dengan dia. Itu. Dan senya telah dibalakan, ni cerita Syekh Usman cerita, dan senya telah dibalakan seseorang laki-laki dengan penyakit juzam. Penyakit juzam ni penyakit kusta lah. Penyakit putus-putus. Dan berkata oleh segala doktor-doktor pada waktu melihat oleh mereka itu doktor-doktor akan seorang laki-laki yang kena penyakit juzam tu, doktor kata apa? Tiadalah bagi orang yang sakit ini ubat
Itu maqalul qaul ya ni. Jumpa doktor-doktor semua kata, tak ada obat ni, pakai duk mati dengan penyakit ni ya. Nah, doktor kata gitu. Maka melihat akan seorang laki-laki yang kena penyakit juzam tadi tu oleh seseorang laki-laki daripada Bani Ufairin. Satu orang laki-laki daripada Bani Ufairin tengok laki-laki yang kena penyakit juzam. Dikatakan baginya, yakni dipanggilkan kepada laki-laki Bani Ufairin ni Sa'dus Su'udi. Nama dia Sa'dus Su'ud. Bukan Saudi dah, Sa'dus Su'ud kata ni. Sa'dus Su'ud. Jadi Sa'dus Su'ud ni pun tengok kau laki-laki yang kena penyakit juzam tadi. Nah, yang rasa putus asa dah. Jumpa doktor ni semua kata tak ada obat ni. Dia mau mati tu lah juzam ni. Nah, dia mau mati itu tak sedut ikhtiar apa lah. Tak ada obat pun. Dan adalah di sisi laki-laki itu beriman yang besar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'dus Su'ud ni orang yang kuat berpegang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kan. Maka berkatalah ia Sa'dus Su'ud, ayuhai ini laki-laki, laki-laki, kerana apa tiada engkau berubat akan diri engkau? Pasal apa mu tak berubat dah? Duk berhenti putus asa nak berubat. Nah, pakai tak berubat lah, duduk dengan penyakit juzam gitu, penyakit kusta gitu. Maka berkatalah bagi Sa'dus Su'ud oleh seorang laki-laki yang sakit juzam itu, dia katakan, dia jawab ini, bahawasanya segala doktor-doktor itu berkatalah penyakit ini tiada ubat baginya, bagi penyakit ini tak ada ubat. Dia kata bukan aku tak usaha, bukan aku tak berubat, bukan aku tak ikhtiar. Habis doktor dah. Aku pergi, semua doktor kata ada ubat penyakit ni, mati penyakit ni itulah. Maka berkatalah ia laki-laki Sa'dus Su'ud. Jadi Sa'dus Su'ud pun jawab, telah dusta oleh segala doktor-doktor. Berani. Kita lah ni tak berani kata gitu, doktor lah. Iyalah doktor ada juga betul, bukan lawak belaka. Tapi tak boleh juga duk telan gitu. Macam lah ni dia mau duk ayat pelik ni. Kalau demam 2 bulan. Ramai dah orang ni perasan ni. Antara lain dia kata antara tu kesewexing. Tak tahu lah. Lama kata konspirasi pula. Kesewexing mana? Kalau batuk kat 2 bulan. Macam apa? Batuk 2 bulan batuk. Semua kat 2 bulan. Tak kebah-kebah, tak siap-siap. Pelik sikit dulu, seminggu gitu je. Pelik penadu ke apa. Tapi ini kita kecak tak syariat lah. Kalau kira hakikat, Allah belaka wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Baik. Jadi jawab Sa'dus Su'ud, pelawak belaka doktor hak mujupok tu. Doktor hak mujupok tu pelawak, penipu, bahang hangit maka berkatalah ia Sa'dus Su'ud telah dusta oleh segala doktor-doktor. Dan bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terlebih benar daripada mereka itu doktor-doktor. Ni ada lagi tak Syekh Osman Jalaluddin nanti ni. Jaga-jaga ada ni. Dan senya telah bersabda ia Nabi SAW, pada khasiat jintan hitam itu menjadi ubat bagi sekalian penyakit. Al-habbatus sauda syifaun likulli da. Habbatus sauda, jintan hitam. Tapi ulamanya dia syarah kulli situ dengan makna kulli majmu', bukan berjamak. Dia tengoklah penyakit apa sesuai dengan jintan hitam tadi tu, dengan habbatus sauda. Tapi hak tu sekira-kira syariat cakap hurai lagu tu. Bukan kullu jamak, kullu majmu'. Tu kira-kira syariat. Tapi kalau orang hak tak mengaji nahwu sarah apa tak ada syariat, dia pakai yakis putih hak Nabi. Kullu dia kata kullu harus clear. Kullu situ kullu jamak semua sekali, bukan majmu' dah. Dia pergi sungguh hak Nabi. Sakit lutut apa pun makan habatus sauda. Sakit mata pun habatus sauda.
Sakit kok habatus sauda. Dah Nabi kata gitu ya. Ya yakin sebuting hak Nabi ya. Jadi mana? Ni. Tu. Jadi Sa'du Su'ud kata pelawak bahu hangit tu doktor-doktor hang jumpa tu. Nabi lebih betul daripada faqih. Nabi kata habatus sauda tu ubat bagi segala penyakit. Dia pergi hak segala tu dengan makna jamik bukan majmuk. Dan bermula penyakit yang mengena akan dikau ini ialah jumlah daripada demikian itu penyakit itu juga. Hak mu kena kusta ni pun penyakit hak Nabi sebut juga. Jadi makan tak lagi habatus sauda. Ada ni. Kemudian berkatalah oleh laki-laki yang kena penyakit juzam itu, nah, lazimlah di atas aku dengan jintan hitam dan manisan madu. Jadi dia pun minta lalu. Dah mu kata Nabi ayat gitu gak, mu hari aku lah, aku nak makan habatus sauda. Buh madu sikit. Nah, orang madu sikit. Ni saya madu. Maka mencampurlah ia laki-laki itu akan jintan hitam dengan madu itu dan melomor, bukan makan muka juzam ni penyakit kulit. Penyakit kusta kulit, penyakit butuh-butuh. Nah, macam sopok dan melomorlah padahal melomorlah ia laki-laki yang kena penyakit juzam dengan keduanya dengan habatus sauda jintan hitam dan madu nisa madu akan badannya sekaliannya semua sekali ia lomor habis dan akan kepalanya dan akan mukanya hingga sampai kedua kakinya dan ia tinggal akan dia 1 jam. Jadi duk biar dalam 1 jam. Dia lomor habis dengan madu nisa madu dengan habatus sauda habis di muka kepala habis. Lomor habis ya biar saja. Kemudian maka ia membasuhkan yang demikian itu daripadanya. Maka ia seorang itu membasuhkan yang demikian itu badan kepala muka daripada jintan hitam dan nisa madu. Maka maka terkupaslah ia juzam daripada kulitnya, daripada kulit seorang laki-laki dan tumbuh oleh kulit yang lainnya dan kembalilah adalah laki-laki yang kena penyakit juzam itu kepada kelakuan yang dahulunya. Sehat sungguh. Nak tahu apa? Maka menjadi hairanlah oleh segala doktor-doktor itu. Bengok dah doktor. Sudah. Guna penyakit, guna obat apa ni? Ada ni. Mana ada obat ni? Dan oleh segala manusia daripada kuat iman bagi orang-orang yang ia daripada ahli hadis dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi hairanlah oleh segala doktor-doktor itu dan oleh segala manusia daripada kuat iman bagi orang-orang yang ia seorang laki-laki tadi itu daripada ahli hadis dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi doktor-doktor orang-orang kampung ramai-ramai pakak heran, masya-Allah, yakin bulak sungguh dia dengan gapo Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Sihat sungguh. Padahal nak kira bukan obat dia tu. Habatus sauda tu bukan obat bagi juzam. Itu nak cerita. Bukan. Nah, orang habatus sauda makan ke mulut, telai tu. Nah, penyakit perut ke penyakit ulu hati ke angin-angin, boleh habatus sauda. Bukan duk lomor atas kulit. Tapi kerana yakin dengan kejayaan pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak boleh dibuktikan dengan ujian saintifik kedoktoran, Allah bagi sehat. Pelik apa? Nak pelik ah? Siapa buat sabak dan musabak? Siapa? Allah. Yang membuat ubat Allah, yang membuat sehat Allah, yang membuat sabak bagi penyakit Allah, yang membuat penyakit itu sendiri Allah. Pelik apa kalau Allah nak bagi sehat? Dengan sebab kasih dia pada Nabi, yakin dia pada perkataan Nabi SAW, walaupun habatus sauda bukan obat untuk juzam, tapi Allah Maha Kuasa boleh mensehatkan seorang yang berpenyakit juzam daripada penyakit juzam kerana yakin dia kepada sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan adalah laki-laki yang kena penyakit juzam itu selalu ni sokmo senantiasa. Selalulah ia laki-laki memakan jintan hitam, yakni habatus sauda, pada tiap-tiap penyakit yang mengena akan dia laki-laki, hingga apabila sakit mati pun, nak mati pun makan habatus sauda lagi. Ia nak mati pun ia bercelak dengan habbatus sauda. Dah, bukan bercelak dengan habuk celak dah. Celak dengan habbatus sauda ni. Oh, ni memang taksub habbatus sauda ni. Nah. Tengok. Maka sembuh ia daripada apa dia tu? Maka sembuh ia daripada maka sembuh ia di dalam jam itu jua, gitu. Maka sembuh ia laki-laki di dalam jam itu jua, saat tu juga, dengan berkat apa? Dengan berkat ia laki-laki percaya, yakni yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah. Padahal bukan obat dia, orang nak celak ambil habuk celak. Mana? Nyakit golek ada lotion dia. Bukan duk coma habatus sauda, tapi oleh kerana bulat gotai yakin dengan hak Nabi ni, Allah tak ada pelik karamah. Tuhan bagi karamah, amrun khariqun lil adah. Nah, perkara yang mencarikan adat, sembuh sehat daripada segala penyakit-penyakit. Walau bukan obat yang boleh dibuktikan dengan secara saintifik, hanya keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat yakin dengan Nabi, maka Tuhan bagi sehat. Ini. Maka mudah-mudahan kita semua pakat-pakat yakin. Lebih-lebih kita orang ngaji agama. Nabi kata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa kata? Nabi kata. Pah yakin tak? Maksud apa duduk kepala? Bila nak kaya ngaji pondok? Bila ni? Duduk kepala apa? Tak usah duduk kepala. Kena semangat. Ini ialah aku nak mudah ke syurga ni. Yakin dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah benar-benar kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Nabi dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup zakat tu yang membaca ni sebagai penutup. Nak cerita kata benda bukan obat dia pun kerana berkat cahaya membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan bagi khamat, Tuhan bagi karamah, boleh sehat molek-molek daripada penyakit berkat cahaya mengikut apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada orang panggil kita wa alasan tak boleh ikut Nabi. Sebagai anak boleh contohi Nabi, sebagai suami boleh contohi Nabi, sebagai pekerja, peniaga boleh contohi Nabi, guru boleh contohi Nabi, murid boleh contohi Nabi, seorang sahabat boleh mencontohi Nabi, seorang pemimpin hatta ketua negara boleh mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi segala-galanya pada kita. Tapi bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi siapa yang mengharapkan balasan baik Allah dan kehidupan yang bahagia negeri akhirat, wa zakarallaha katsira, dan ingat akan Allah sebagai ingat yang banyak. Orang ni saja yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah, suri tauladan, contoh ikutan yang baik. Tapi bagi siapa yang tak harap pada Tuhan, tak harap balasan baik Tuhan, tak harap nak hidup bahagia kekal selama-lama akhirat, dan tak ada nak ingat ke Tuhan sebanyak-banyak, maka dia akan cari selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dia nak buat contoh tauladan. Maka rugi serugi-rugi orangnya tersebut, kerana dia orang hak dia contoh tu pun belum tentu jamin selamat akhirat esok. Nabi bukan setakat jamin selamat, dia boleh menjamin ke orang lain untuk selamat di akhirat kelak. Mudah-mudahan berkat kita ikut Nabi, kita usaha mujahadah diri kita nak ikut Nabi SAW,
Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat kita akhirat kelak. Syafaat kita di padang mahsyar, syafaat kita di mizan, syafaat kita di haud di kausar, dan syafaat kita supaya kita boleh masuk syurga bi ghairi hisab au hisab yasira, tanpa hisab kita masuk syurga atau hisab hak ngeng-ngeng saja. Yani orang lain tak tahu maksiat ai apa kita buat. Tuhan katuk, Tuhan hisab kita dengan Tuhan saja. Itu dia panggil hisab yasira. Mudah-mudahan dapatlah kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup setakat tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.